Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Dan berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Islam itu bererti menyerahkan diri. Dan hendaklah engkau menyerahkan semua perkara Allah kepada Allah Ta'ala. Engkau menyerahkan dirimu kepadanya dan bergantung kepadanya, sambil melupakan apa yang ada di kelilingmu dan dalam kuasamu. Apa yang sedia ada di tanganmu dari dunia ini, belanjakannya pada ketaatan terhadap Allah Ta'ala. Beramal dan serahkan amalanmu kepadanya. Kemudian hendaklah engkau lupa semua amalanmu. Umpama kelapa yang dimakan gerhana, tiada berisi selain sabuk sahaja. Semua amalan yang tiada diikhlaskan buat Allah Azza wa Jalla, hanya tinggal kulit sahaja, tiada berisi. Umpama batang kayu yang memanjang, atau jasad tanpa roh, atau gambaran tanpa arti, semua kosong belaka tanpa isi. Itulah amalan orang-orang munafik. Wahai gulam, manusia semuanya umpama alat sahaja. Allah Ta'ala sahajalah yang menjadikan perbuatannya dan yang menggerakkannya. Siapa yang nampak rahsia ini, tentu dia akan melepaskan dirinya dari terikat dengan alat semata, kerana dia telah tahu siapa yang menggerakkannya. Bergantung kepada manusia akan menimbulkan benci, penat lelah dan susah payah. Sedang bergantung kepada Allah akan menimbulkan gembira, sukacita dan merasa nikmat. Tetapi engkau telah terputus dari kesungguhan orang-orang yang terdahulu. Tiada pertalian lagi di antara kamu dengan mereka. Engkau hanya berpegang kepada pendapatmu semata. Tidak punya guru yang dapat mengenalkanmu jalan yang betul dan mendidikmu. Wahai orang yang tersesat jalan, wahai orang yang diumbang-ambingkan oleh syaitan, manusia dan jin, wahai yang menjadikan hamba kepada jiwanya, menjadi abdi kepada hawa nafsunya dan tabiatnya sendiri, sedarkan dirimu dan bangun. Celaka engkau. Engkau membisukan dirimu bila mendengar kata-kataku ini. Mohon pertolongan segera dari Tuhanmu. Kembalilah kepada Allah dengan tumit penyesalan dan keuzuran. Moga-moga dia akan melepaskanmu dari tangan musuhmu dan menyelamatkanmu dari mati lemas di dalam perut lautan kebinasaanmu. Fikirkanlah apa yang sedang engkau alami sekarang. Padahal mudah sahaja jika engkau hendak melepaskan diri. Tetapi engkau tetap berteduh terus di bawah pepohonan kelalaian. Keluar dari bawah teduhannya. Selagi engkau masih dapat melihat cahaya matahari yang terang, dan engkau pun kini telah kenal jalan, pepohonan kelalaian hidup segar dengan siraman air kejahilan, dan pepohonan kesedaran dan makrifat berkembang dengan siraman air pemikiran. Sedang pepohonan taubah tumbuh dengan siraman air penyesalan. Dan akhir sekali, perpohonan kecintaan merecup hidup dengan siraman air muwafaqah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita menekuni, memahami dan juga bermuhasabah dengan siap patah perkataan bicara Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau sebelum ini kita menceritakan tentang iman dan bagaimana memelihara iman kita, dan bagaimana nak jadikan iman kita benar-benar kuat dengan segala usaha yang kita lakukan, maka bila kita bercakap tentang iman,
tidak mungkin sempurna melainkan kita mesti bercakap tentang Islam. Kerana iman dan Islam ini adalah sesuatu yang tidak boleh dan tidak pernah berpisah. Kerana kedua-duanya berkait rapat dan saling melengkapi dan menyempurnakan. Kerana itu soalan daripada Jibril bertanya tentang iman sebagaimana beliau juga bertanya tentang Islam. Kerana Islam ada nilainya yang tersendiri, iman ada nilai yang tersendiri. Zahir kepada Islam itu ialah segala pelakuan zahir kita. Manakala hakikat ialah ketundukan yang tidak berbelah bahagi. Manakala zahir bagi iman itu ialah segala kepercayaan dan keyakinan kita. Manakala hakikat kepada iman itu ialah kita meletakkan segala kepercayaan mutlak kepada Allah SWT dalam semua perkara yang datang daripada Allah, sama ada melalui wahyunya atau melalui rasulnya atau melalui kebenaran-kebenaran ilham yang Allah berikan kepada kita. Dan juga segala perjalanan hidup kita ini, maka kita beriman ia semuanya datang daripada Allah SWT. Maka bila bicara tentang Islam, Islam itu kata Syekh serah diri. Serah diri. Al-inqiyad, al-imtithal, tunduk, patuh. Menyerah segala urusan Allah Ta'ala kepada Allah. Dan menyerah segala urusan kita juga kepada Allah. Adapun menyerahkan urusan Allah kepada Allah, ada perkara kita mengetahui ia urusan Allah, bukan urusan kita. Tentang pensyariatan, perkara yang berkait dengan ibadat, itu urusan Allah. Allah nak jadikan solat zuhur 4, maghrib 3, itu urusannya. Dan Ramadan serta puasa sebulan pada bulannya, Allah Ta'ala mensyariatkan atas nama Allah yang esa, yang berkuasa, tentang ibadat hajinya, ibadat zakatnya, maka ia urusan Allah. Maka orang beriman tiada persoalan hal itu. Orang yang benar-benar Islam, maka kesibukannya untuk melaksanakannya. Bukan untuk berfikir kenapa. Kita tidak diminta untuk berfikir kenapa subuh mesti 2 rakaat. Kenapa asar begini. Kenapa bacaannya begini. Inilah Islam. Maka kita sibuk melakukannya. Dan memenuhi waktu-waktu kita dengan melakukannya. Kalau kita sebut tentang rukun Islam, bermula daripada syahadah kita, kemudian solat, puasa, zakat dan haji kita, dan segala zawahir atau segala apa disebut sebagai syiar dan pelaksanaan Islam. Maka semuanya itu kita terima bulat-bulat daripada Allah Ta'ala. Tanpa perlu kita meragui jauh sekali. Ataupun kita nak mengatakan ada yang lebih baik pada itu. Tidak mungkin. Maka ini syariatnya. Bila dalam Islam itu berkait dengan menutup auratnya. Aurat lelaki dan perempuan berbeza. Walau dalam dunia kejahilan barat cuba untuk menyamakannya. Tetapi mereka gagal sampai hari ini untuk menyatakan aurat lelaki dan perempuan sama. Sebagaimana perempuan, lelaki boleh mendedahkan semua, lalu mereka ingin mendedahkan semua. Lalu mereka cuba melakukannya. Bahkan mereka cuba menuntut suara yang sama kuat dengan lelaki. Mereka boleh ceraikan lelaki sebagaimana lelaki ceraikan mereka. Mereka boleh putuskan semua perkara. Sehingga ternyata rumah tangga mereka semuanya gagal. Berlaku penceraian. Sehingga tidak mampu lagi diselamatkan. Walaupun dengan segala kisah cinta yang mereka paparkan, yang mereka filmkan. Segala novel-novel cinta yang cuba mereka jadikan sebagai asas untuk menjadikan rumah tangga itu berkekalan. Semuanya itu menjadi fata morgana sahaja. Sia-sia. Tidak berjaya. Kerana Islam ada syariat tentang rumah tangga. Cerai di tangan siapa, siapa yang kena patuh siapa, siapa yang kena lebih bersabar, semua itu ada. Tapi Barat cuba menjadikan ia sebagai satu bentuk equality dengan kepahaman mereka. Lalu akhirnya tidak ada rumah tangga. Bahkan mereka cuba buat equality antara anak dan bapa. Akhirnya anak menyaman ibu dan ayah.
Anak menentukan masa depannya secara mutlak tanpa ada pengaruh ibu dan ayah. Bahkan tidak boleh menyentuhnya. Sehingga boleh didakwa ibu dan ayah yang menyentuhnya dengan maksud untuk mendidiknya, memukulnya. Undang-undang yang keras. Minimum paling kurang setahun penjara. Itu yang berlaku di negara-negara kafir yang tidak mengikut syariat Islam. Akhirnya apa jadi? Mereka menunggu kehancuran mereka. Kerana itu mereka mencemburui perkahwinan dalam Islam. Apatah lagi poligaminya. Kerana ia adalah kemuncak kebahagiaan perkahwinan ataupun kemuncak berjaya sistem perkahwinan. Ketika mana mereka gagal dalam sistem perkahwinan yang tinggal sistem melampiaskan nafsu. Tak ada perkahwinan. Tak ada kahwin. Yang cuma ada perempuan simpanan. Yang cuma ada mereka boleh berkapalin dengan siapa mereka nak. Tidak ada kesetiaan dalam rumah tangga. Tidak ada tanggungjawab. Itu berlaku di kebanyakan negara bukan Islam. Tapi umat Islam masih berpegang kukuh dengan inilah Islam. Perkahwinan itu Islam. Dan demikian juga hubungan ibu ayah, inilah Islam. Bagaimana anak, bagaimanapun buruk dan teruk mak ayah dia, belajar tunduk dan patuh. Demi kelangsungan sistem ibu ayah yang akan datang. Katakan seorang anak tidak mahu patuh pada mak ayah kerana mak ayah dia jahat. Dia lupa anaknya sedang memerhatikan dia. Kerana dia tak tahu atuk nenek dia jahat. Dia cuma tahu ayahnya lawan mak ayah dia. Maka dia juga berhak melawan mak ayah dia. Sistem itu yang rosak. Akhirnya rumah tangga ataupun sistem kekeluargaan tidak ada apa yang kita sebut sebagai kemuliaan ayah dan ibu. Tidak ada. Ibu ayah tidak boleh menengking anak. Anak menengking ibu ayah. Bahkan kegagalan-kegagalan ini seperti kita dihijab melihatnya, walau ia terpampan begitu terang. Kerana mereka sibuk menyerang orang Islam. Sebab mereka sibukkan kita dengan serangan terhadap institusi rumah tangga kita, institusi keluarga Islam, institusi yang berkait dengan aurat. Sebab mereka dah gagal, mereka cuba rosakkan kita. Tapi Islam ialah agama Allah. Walau cuba dirosakkan, dia akan makin kukuh dan utuh. Dia akan makin kuat. Ia akan menunjukkan kegagalan mereka. Kegagalan yang ketara dalam pengharaman arak, pengharaman judi. Dan mereka cuba bangkitkan bila ada orang Islam cuba mengharamkan judi. Cuba untuk mengelakkan. Ni 22 cabutan bertuah, kita nak elakkan. Mereka menyerang besar-besaran. Sebab mereka sudah gagal menanganinya. Dan mereka ingin negara Islam juga seperti mereka. Mereka telah melahirkan jutaan orang yang bankrupt kerana judi. Jutaan orang yang telah di blacklist kerana judi. Mereka dapat umat Islam umat yang paling kuat dan mencegah umatnya daripada berjudi, minum arak, berzina. Sehingga kalau kita bimbang keadaan anak luar nikah di kalangan orang Islam yang kita dengar dalam tempoh beberapa tahun, hampir 10 juta. Bila dalam negara barat, hampir tidak kedengaran anak yang lahir daripada perkahwinan. Mereka semuanya daripada luar nikah. Artinya umat Islam jauh lebih baik. Kenapa? Kerana kita ada Islam. Kita ada Islam. Maka anak tadi juga dimulakan dengan keturunannya. Dengan ada perkahwinan. Maka di sini kita sebut Islam penyerah mutlak kepada Allah Ta'ala. Maka kita serah urusan Allah kepada Allah. Maknanya ini syariat. Kita cuma tunduk dan patuh. Kita tidak boleh menolaknya. Kemudian urusan kita juga kepada Allah. Dan semua urusan kita. Sama ada amalan yang berkait dengan kehidupan duniawi kita, apatah lagi ukhrawi kita. Semua yang kita lakukannya kita serah kepada Allah SWT. Dan kita melupakan segala kuasa yang ada sekeliling kita. Siapa sahaja yang kita katakan kuasa-kuasa yang untuk mempengaruhi kita, maka ini bukanlah suatu kesibukan kita. Kerana kita mengetahui yang berkuasa mutlak itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Allah yang berkuasa. Kemudian kata Syekh, apa sahaja yang Allah rezekikan kepada kita, maka belanjakan pada ketaatan. Sebab yang Allah beri itu adalah modal untuk kita meraih keuntungan akhirat. Ia modal. Bila sebut modal, apa patut kita buat? Belanjakan untuk mendapat keuntungan. Kita diminta untuk mulakan perniagaan.
Kalau seorang modalkan kita, ini 100,000 untuk modal perniagaan. Apa yang kita fikirkan? Maka 100,000 ini semua kita fikirkan bagaimana nak set up perniagaan dan bagaimana nak untung. Sama ada kita buat, ambil kedainya, renovate kedainya, papang iklannya, semua menuju ke arah benda yang sama, untung. Kita buat rak yang cantik. Walau rak tu bukan untuk dijual, tapi rak itu mempengaruhi perniagaan kita. Kita beli barang itu, barang ini kita ambil pekerja. Pekerja itu bukanlah keuntungan kita, tapi ia adalah cara untuk menjana keuntungan. Lalu kita pun ambil lesen. Lesen itu bukan syarat untung, tapi itu cara untuk menjamin keuntungan wujud tanpa gangguan. Kita ada lesen, kita ada semua benda, akhir wujud perniagaan. Lalu kita untung. Sama juga dunia ini, semua kita nak gunakan umur kita, rezeki yang Allah bagi untuk perniagaan akhirat kita. Kita perlu ada isteri untuk mendapat keuntungan akhirat. Kita perlu ada suami, kita perlu ada anak-anak. Kita perlu ada rumah, kita perlu ada pekerjaan. Kita perlu ada kawan-kawan. Tapi semua berpaksikan sama. Satu, keuntungan akhirat. Saya jadikan isteri saya keuntungan akhirat saya. Saya bersabar dengan dia. Saya melapangkan rezekinya. Kalau saya tahu antara ataupun isteri ini lubuk pahala saya. Dan kalau dia perempuan, bagaimana dijadikan suaminya lubuk pahalanya, mentaatinya, menjaga segala keinginannya, maka dia dapat pahala di situ. Dan ini anak-anak saya menamakan dengan nama yang baik. Dia akan menjadi jariah saya. Keuntungan yang saya akan peroleh walaupun saya sudah mati. Sebagaimana disebut dalam hadis, seorang beriman yang mati, selepas mati dia angkat darjat dan diampunkan dosa. Lalu dia berkata, ya Allah, daripada mana semua ini sedangkan aku dah mati? Maka jawab Allah Ta'ala, ia daripada anakmu yang mendoakanmu dan meminta pengampunan untukmu. Kerana itu kamu senantiasa diangkat darjat di alam barzakh ini. Ada orang, tuan-tuan, darjat dinaik ketika dia berada di alam barzakh, dinaik. Ada manusia naik darjatnya daripada dunia lagi, naik. Ada orang darjatnya naik bermula dalam kubur. Naik. Dan ada pula yang darjatnya naik dalam syurga. Tuan-tuan tahu syurga itu dia ada banyak darjat. Dan setiap orang akan naik lagi darjat. Ada asas tertentu yang menyebabkan darjat dia naik. Kerana di antara syafaat itu ialah untuk mengangkat darjat ahli syurga kepada syurga yang lebih tinggi. Syafaat bukan sekadar lepaskan daripada neraka atau lepaskan daripada hisab, lepaskan daripada kesengsaraan itu dan ini di hari akhirat kelak. Termasuk dalam makna syafaat, mengangkat seorang yang berada dalam satu syurga kepada syurga yang lebih tinggi. Kerana itu bila seorang anak bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana ayahku? Maka dia diberitahu bahawa ayahmu kurang amalan berbandingmu. Lalu dia berkata, ya Allah, aku ingin memberikan amalanku supaya ayahku sama sederajat denganku. Syafaat. Lalu dia angkatkan ayahnya untuk bersama dengan dia. Kalau ikutnya di bawah, maka ayah mengangkatnya. Yang suami mengangkatnya. Isteri yang mengangkatnya. Mereka sudah berada pada syurga tapi diangkat. Kerana syafaat orang-orang yang mereka pernah sayangi, yang pernah bersama dengan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tentang kemuliaan ini. Yang alhaqna lahum dzurriyyatahum, kami bawa bersama zuriat mereka. Kerana mereka sama-sama beriman, tapi yang ni amalannya lebih banyak. Macam kita lah, tuan-tuan, kita ni, misalnya kita anak, kita kerja lebih berjaya pada ayah kita. Ayah kita dia kerja, okeylah bagus. Kita kerja lagi hebat. Lalu kita pun gunakan apa yang kita dapat untuk mengangkat ayah kita pada posisi yang sama. Ayah kita dia beli kereta, kita beli helikopter. Lalu kita ajak ayah kita naik helikopter. Dan ayah kita rasa itu seperti helikopter dia sebab kita anak dia. Dan dia naik bersama kita. Begitu dia naik, dia angkat darjat. Rumah kita kecil, rumah anak kita besar. Maka dia ajak, ya duduk rumah saya. Lalu kita berada pada posisi dia. Sebagai satu analogi tentang bagaimana dia angkat darjat oleh dikenali. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, yang ada di tangan kita belanja. Untuk apa? Keuntungan kita di sisi Allah. Dengan mentaatinya.
Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bila Allah kata, Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'al khaira la'allakum tuflihun. Dan suratul Hajj ayat 77, Allah kata, wahai orang beriman, rokoklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, sentiasa lakukan kebaikan supaya kamu berjaya. Buat kebaikan supaya kita berjaya. Kerana orang yang buat baik, yang buat taat, dan orang yang tunjuk jalan ke arah kebaikan dan ketaatan, bukan sekadar dia orang berjaya, tetapi dia mendapat doa seluruh makhluk Allah, bahkan mendapat rahmat Allah. Kan itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasi khair. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan penduduk langit dan penduduk bumi, sehingga semut dalam lubang, sehingga ikan dalam lautan, melainkan mereka mendoakan kepada orang yang mengajar manusia akan kebaikan, tunjuk kebaikan, ajar kebaikan. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup ni kita nak buat baik. Namun dalam kebaikan kita nak buat, apa yang kita nak lakukan, kita nak sembunyikannya, kita nak lupakannya. Kerana untuk mendapat keikhlasan, begitu salah satu cabang dan caranya. Belajar untuk sembunyikan amalan sehingga kita lupa. Sehingga tuan-tuan, yang kita buat tadi, kita dah tak ingat. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, kemudian lupakan semua amalanmu. Lupakan semua amalanmu itu. Seolah-olah tuan-tuan, kita ni tak ada apa-apa. Saya tak buat apa-apa. Saya tak ada nak tunjuk pada sesiapa. Kan itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Man istata'a minkum an yakuna lahu khabu'un min amalin salihin falyaf'al. Siapa yang di kalangan kamu mampu menyembunyikan amal solehnya, maka lakukan, kata Nabi SAW. Lakukan. Kalau kita boleh sembunyi amal soleh. Tentang sembunyi amal soleh ni, dia ada beberapa cara. Antaranya ialah kita cuba lupakan. Kita lupa. Yang kedua, kita taklah sebut kebaikan kita. Tak nak sebut, biar orang sebut, biar kita tak. Dan yang ketiga, kita cuba melakukan sebanyak mungkin kebaikan tadi di luar daripada pandangan orang, seperti dalam rumah kita. Tetapi rumah adalah tempat yang paling baik untuk membina keikhlasan. Bahkan rumah ni tempat paling baik untuk beruzlah. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Ni'ma sawma'atul rajul baitahu. Ni'ma sawmatul rajul baituhu. Yakuffu fihi basaruhu. Wa lisanahu. Wa iyyakum was-suq fa innaha tulha wa tulghi. Sebaik-baik tempat ibadat bagi seseorang itu rumah dia. Ya, kita kan sebut tempat ibadat paling baik masjid lah. Apa maksud Abu Darda? Pada amalan yang tersembunyi di rumah. Ia sebaik-baik tempat. Kerana kita dapat jaga pandangan, dapat jaga lidah kita. Maka sebab itu disebut dalam hadis, bila Nabi SAW menyatakan, wal yasa'hu baitu. Biarlah rumah itu lebih melapangkan dia daripada tempat lain. Tuan-tuan, tempat yang paling kita rasa lapang sekali kat mana? Kita tolak masjid. Tolak masjid, tempat lain. Ya, masjid memang patut menjadi kelapangan kita. Artinya seronok kita. Tapi tempat lain yang paling seronok kita duduk kat mana? Kalau saya Ustaz duduk seronok duduk tepi pantai, tak ada masalah. Saya seronok dekat mall. Saya ni Ustaz seronok duduk atas gunung atau bukit. Saya seronok sekian-sekian. Tapi bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan wal yas'ul baitu, biar dia jadi seronok di rumah dia. Sehingga dia lebih suka masa ni habis di rumah dia daripada tempat lain. Dia bukan sekadar mampu jadi suami yang baik, ayah yang baik, bahkan dia mampu jadi mukmin yang baik. Kerana ini sebahagian waktu uzlah kita. Bila Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, khuzu bihazzikum minal uzlah. Jadikan sebahagian daripada bahagian hidup kamu itu uzlah. Dan uzlah yang paling baik ialah di rumah. Islam taklah tuntut kita uzlah kat gunung, kat gua, betapa. Bukan begitu.
Uzlah ini maksudnya, tuan-tuan, memberi ruang untuk kita buat ibadat lebih banyak, satu. Memberi ruang kita buat ibadat lebih ikhlas. Lebih ikhlas. Kerana itu kita beruzlah. Sebab uzlah itu makna kita tutup pandangan manusia daripada melihat kita. Kerana itu orang yang menyembunyikan amalan, itu dalil benar, dalil keikhlasan, dalil kasih sayang Allah, kesan daripada iman. Dan satu perkara yang kita perlu tahu, pembohong dan orang munafik tidak mampu menyembunyikan kebaikan dia. Mereka tidak kuat. Mereka gagah menyembunyikan keaiban. Gagah. Bila ada buat aib, mereka cover dengan macam-macam gagah. Tapi mereka tak mampu tutup kebaikan. Buat baik mereka nak tunjuk je. Tak mampu. Hanya orang yang ikhlas mampu untuk menutup kebaikan. Tentu rupanya kita nak sembunyi kebaikan, tutup kebaikan berat. Terlalu berat. Kerana sifat manusia ialah hubus syuhrah. Suka glamour. Itu memang sifat kita. Hubus syuhrah. Sebab itu bila ada benda-benda yang mampu menjadi pentas kita glamour, maka ramai orang duduk Facebook, IG. Ya, setiap orang dengan niat masing-masing lah. Tapi secara zahir, itu benda yang menjadikan kita lebih kelihatan. Kita akan suka. Maka semuanya itu bergantung pada niat. Itu kita tak nak persoalkan niat masing-masing. Kita semua tahu. Cuma kita nak beritahu tentang antara perkara yang paling terbeban, menyembunyikan kebaikan. Beban. Kita sedekah orang 100-200 ringgit. Tak nak cerita ke orang, uish, berat. Kek gatal mulut. Saya adalah bagi dia 100-200. Bila? 10 tahun lepas. Itu cerita 10 tahun lepas. Pun dia tak boleh nak jaga sementara yang sekarang. Kita tak kuat. Apakah salah, Ustaz? Kita tak kata salah. Kita bercakap tentang bagaimana kita perlu cari kekuatan menyembunyikan amalan. Sebab setiap kali kita sembunyikan amalan, kita sedang bagi tonik kepada keikhlasan. Tuan-tuan sedang bagi suplemen kepada keikhlasan. Keikhlasan kita ni lemah, tuan-tuan, lemah. Bila kita dipuji seketika, kita hanyut lalai. Lemah. Ikhlas kita ni, saya bercakap tentang diri saya, umpama kanak-kanak yang merangkak. Yang cuma mampu tatih 1-2 langkah, tiba jatuh. Kita mesti cari satu cara, macam mana ikhlas kita jadi kuat. Dipuji tidak terjejas apa-apa. Dikeji tidak terjejas apa-apa. Kita kena fikir macam mana saya nak kuatkan keikhlasan. Tentang kata ulama, baja yang paling baik ialah sembunyikan. Siapa yang mampu menyembunyikan banyak kebaikan daripada dia menjelaskan sebenarnya dia punya keikhlasan yang kuat berbanding orang lain. Lagi, kita boleh sembunyi, kita sembunyi. Sebab tu ada seorang ulama namanya Daud bin Abi Hindin yang meninggal tahun 140 Hijriah. Seorang ulama hadis terkenal. Imam Al-Hafiz Thiqah. Apa hebat ulama ini? Satu kisah menarik tentang dia kalau kita baca dalam kitab tentang biodata beliau. Beliau berpuasa 40 tahun dalam keadaan keluarganya tak tahu. Macam mana? Oh, macam tak logik, lama sangat tak tahu ni. Baik, macam mana cara dia? Beliau, tuan-tuan, kalau keluar pagi daripada rumah dia, beliau buat bekal makanan. Sehingga keluarganya menyangka beliau ni seorang tukang penjual kain. Dipanggil khazaz. Penjual kain di pasar. Niaga lah. Ulama yang berniaga. Maka isteri dia pun siapkan bekalan. Dia pula bekal, bukan nak bekal sikit, banyak. Oh, dia kata suami aku selera betul ni. Banyak. Dalam perjalanan dia akan sedekahkan semua. Sedekahkan semua. Diberikan. Kemudian dia pergi ke pasar dan dia berniaga. Maka kawan-kawan nak ajak dia makan sebab dia fikir dia ni mungkin dah makan kat rumah sebab dia suka makan kat rumah. Maka mereka tak makan bersama dia sebab menganggap Syekh sudah pun makan di rumah. Dan dia pun balik malam hari dan dia makan bersama dengan keluarganya. Rupanya yang dimakan itu ialah dia berbuka puasa. Dan kerana isteri tak tahu. 40 tahun. Kita ada juga benda bini tak tahu, yang skandal-skandal tu tak tahu. Yang benda-benda yang masalah-masalah tu memang tak tahu, Sat. Memang dia punya cover line baik punya. Tapi bab ibadat tahu habis. Subuh bangun lambat pun tahu. Tapi ini saya katakan mujahadah. Kita dalam hidup, tuan-tuan, ada
mujahadah untuk menyembunyikan amal. Sehingga jadikan, kalau kita mampu, jadikan sebahagian ibadat kita isteri kita tak tahu, sebahagian ibadat kita kawan kita pun tak tahu, sebahagian ibadat kita pun tak tahu. Macam mana maksudnya kita lupa, tak ingat. Dan ini latihan keikhlasan. Dan latihan ini perlu kita buat. Ada waktu kita kena buat kebaikan dan kita tak perlu cerita kebaikan. Jangan sekali kita nak upload dalam Facebook. Saya tak kata orang upload itu dia tidak ikhlas. Itu hal dia dengan Allah. Kerana kita kata ikhlas adalah rahsia antara seorang hamba dengan Allah. Dan setiap orang dengan niat dia. Kita bercakap tentang diri kita. Kita tak bercakap tentang orang. Mohon tak ada orang rasa saya kata pada dia, tak. Saya kata pada diri saya. Dan saya muhasabah untuk diri saya. Bahawa bila kita buat amalan, maka sebahagiannya kita perlu sembunyikan daripada isteri kita, daripada anak kita, daripada kawan-kawan kita. Yang kita tidak mampu sembunyikan semua. Kerana sebahagiannya syiar yang perlu kita tunjukkan. Bahkan sunat ditunjukkan. Bahkan sebahagiannya sunat kita memang kena kuatkan. Umpama kita ucap amin. Saat saya nak rasa tak nak sebut amin. Maka kita tak dapat keberkatan, kemuliaan. Kita sebut kuat amin. Imam kena baca kuat. Maka itu syiarnya. Imam tak dibaca perlahan. Kenapa Ustaz baca perlahan? Ini kan solat subuh. Saya ikhlas. Supaya tak didengar oleh Allah. Ikhlas. Rokok pun tak bunyi. Tidak tak mestinya. Macam ni baik saya solat seorang, Ustaz tak dengar apa ni. Kerana itu syiar untuk kita iklankan. Saya bercakap pada ibadat-ibadat yang kita mampu sembunyikan. Dan kalaupun kita buat terang-terangan, tak banyak manfaat. Kalau seorang kata, Ustaz, saya buat terang-terangan supaya orang contoh ikut. Baik, itu manfaat ada. Saya yakin menzahirkan lebih baik daripada menyembunyikan. Saya bercakap pada ibadat-ibadat yang kalau kita sembunyikan, ia lebih baik. Umpama kita menangis kerana takutkan Allah. Maka biar ia menjadi air mata antara kita dengan Allah. Air mata kita dengan Allah. Biarlah orang nampak pada zahirnya kita macam, tak ada pun dia nangis. Dia ketawanya kuat. Misalnya. Tak, air mata rahsia saya dengan Allah. Dia ada para ulama yang memang waktu bersihan dia menangis. Tetapi ketika bersama kawan-kawan dia ketawa seperti dia tidak pernah ada perasaan takut. Walau dia takutkan Allah. Sebab benda-benda itu dia perlu jaga. Sebagaimana Hasan Basri melihat seorang menangis di khalayak ramai, dia kata, alangkah baiknya kalau air mata ini tumpahnya di rumah. Beliau tak kata orang ni riak, dia kata alangkah baik kalau air mata ini tumpahnya di rumah. Alangkah baiknya air mata ini ketika mana kita bersendirian dalam kereta, ketika mana kita bersendirian ketika solat kita, lalu kita menangiskan takutkan Allah. Alangkah baiknya kalau air mata ini kita titiskan di tengah malam ketika kita bermunajat pada Allah. Nilainya besar. Dan keikhlasan perlukan kepada baja. Perlukan kepada menyembunyikan sebagian amalan. Siapa yang berjaya menyembunyikan amalan, maka dia berjaya untuk memperkuatkan keikhlasannya. Siapa yang belum berjaya, bukan kita kata tak ikhlas. Ikhlas dia terdedah dengan banyak ujian. Banyak ujian. Bimbang-bimbang dia tak mungkin mampu untuk menghadapi ujian. Akhir dipuji, dia mula rasa dia segala-galanya. Sedangkan semua perbuatan kita Allah Ta'ala buat. Kita ni cuma alat. Kita tak ada apa-apa. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Bila Syekh kata, wahai gulam, manusia semua umpama alat je, kita alat. Allah yang menjadikan perbuatan dan menggerakkannya. Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kita baca dalam surah Az-Zumar ayat 62 yang saya bacakan tadi. Itu Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah buat semua benda dan Allah kawal semua benda. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah berkuasa atas semuanya. Kita Allah cipta. Dan segala perbuatan kita Allah buat. Dan Allah yang menjaga, Allah yang memelihara. Kan itu diri kita untuk senantiasa tidak melihat diri kita. Maksudnya jangan tengok kita bijak, kita pandai, kita gagah, kita kuat. Kita itu, kita tak ada apa. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau tidak kerana rahmat Allah dan kurniaan Allah, kita tak ada apa. Kita mungkin jadi pengikut syaitan.
Kata Allah, lattaba'tumus syaitan illa qalilan minkum. Kamu pasti ikut syaitan, kau tidak kerana rahmat aku. Tuan-tuan, syaitan dengan segala fitnah yang dibawa menjadikan semua manusia boleh sesat. Sebab itu ketika mana iblis bersumpah depan Allah untuk sesatkan manusia kerana dia berada pada level confident. Dia tengok manusianya lemah begini. Yalah, kuliah 5 minit pun tidur, apa tak lemah? Dia nampak lemah manusia begini. Pantang lalu perempuan, menjeling-juling dia. Pantang nampak dunia macam mana, berangan-rangan bercita-cita, dia tak habis-habis. Setan ni, iblis ni tuan-tuan, dia dah tengok kita ni level lemah. Tak kuat. Apa tadi Allah sebut dalam Quran? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan dijadikan manusia lemah. Tuan-tuan nak tahu lemah macam mana kita? Tengok waktu kita lahir. Itulah dia manifestasi lemah berbanding makhluk lain. Kita lahir tuan-tuan, mata pun tak boleh buka. Mata tak boleh buka, cakap pun orang tak faham. Nangis. Mana ada makhluk lahir menangis melainkan manusia? Tuan-tuan, ada lembu ke? Lembu beranak nangis. Nangis tak ada. Ayam nangis. Tak nangis ayam. Orang panggil dia mencicik, orang tak panggil dia menangis. Ikan lahir nangis tak? Lagi tak nangis kan. Binatang apa kalau lahir dia menangis? Kalau bukan kita. Ada tak makhluk yang tuan-tuan jumpa? Tak tahulah, takut saya tak tengok habis National Geography tu. Makhluk yang lahir nangis. Yang kita tahu, yang cuma nangis kita, manusia. Kambing lahir tak nangis. Pokok pisang lahir pun tak nangis. Pokok pisang kan ada anak dia, anak pisang. Dengar dia nangis. Tak nangis. Artinya baik, namanya tumbuhan, kalau dia lahir, mak dia beranakkan dia, macam pokok pisang ni. Ataupun binatang, daripada kita ambil air yang itik, kambing, lembu, kerbau, unta, sampailah burung-burungnya, sampailah pada binatang besar, harimau, singanya, gajah, zirafah, badak, sumbunya, maka segala binatang lahir nangis atau tidak? Bahkan mereka lahir, mereka terus boleh berjalan. Kita lahir tuan-tuan, mana boleh jalan? Berapa bulan boleh jalan? 8 bulan. 10 bulan. Tanya mak kita, mak saya berjalan berapa bulan mu? Mak kata, mu ni lambat berjalan. Ustaz baca ayat tepuk kaki baru boleh jalan. Lepas tahun setengah, 2 tahun. Ni boleh jalan awal sebab pakai walker. Naik walker. Boleh jalan. Turun walker, jatuh. Jadi, iblis waktu bersumpah, kenapa dia berani bersumpah? Ya Allah, akan kusesatkan semua. La'ughwiyannahum ajma'in. Sesat. Pertama, iblis berada pada level confident paling tinggi. Yang kedua, dia tengok manusia memang lemah, paling lemah di kalangan makhluk. Dia tahu dia. Sebab iblis ni dia ada ilmu, tapi sesat. Iblis ni tuan-tuan, dia makhluk cerdik. Tapi dia hasad. Hasad yang luar biasa. Dia cerdik sangat-sangat. Bijak sangat-sangat. Bukan bodoh dia. Dengan maksud cerdik dengan pahaman kita. Walaupun orang yang derhaka pada Allah itu bodoh. Walau dia cerdik, ada profesor 10 pun. Tapi kita bercakap pada kecerdikan yang mereka letakkan piawaian dia. Bukan pada kecerdikan yang Nabi SAW letakkan. Orang cerdik yang taat Allah. Sebab itu yang diuntung. Yang lawan Allah dirugi. Dia akan binasa. Tapi kita ikut piawaian dia. Supaya kita lihat. Ini iblis, makhluk bijak, cerdik, dia dengki, hasad, takabur, sombong. Level keyakinan overconfident. Aku boleh sesatkan mereka. Ternyata mereka, iblis tak boleh sesatkan manusia. Mereka Allah berikan kepada manusia taubat. Setiap kali disesatkan, Allah beri taubat. Kalau kita tengok orang tu tuan-tuan, secara sejarah hanyutnya jauh. Tiba-tiba dia datang kembali, bertaubat pada Allah, menjadi hamba yang soleh. Dan mati dalam keadaan keimanan. Bayangkan patah tulang belakang iblis. Aduh patah. Aku duk hasut siang malam, pagi petang. Tiba dia taubat. Setiap kali hamba Allah bertaubat, syaitan kata patahlah belakangku. Kenapa? Rasa macam sia-sia. Dan Allah menawarkan keampunan. Walau sebesar mana pun dosa yang makhluk dia buat. Tapi syaitan cuba jadikan manusia jangan terima. Jangan anggap dia taubat. Dia masih kotor. Sebab itu kita tuan-tuan, bila ada orang tu buat jahat, walau dia baiknya beribu berjuta, kita tetap pandang dia jahat sebab kita melihat dia dengan pandangan syaitan.
Sedangkan Allah melihat setiap makhluknya, kalau ada sikit baik, Allah pandang dia baik, walau banyak jahat dia. Baik, ini hamba ku buat baik. Sekecil mana dia baik, aku akan nilaikan dia. Sebab itu bila kita selalu cerita kisah pelacur pergi minum anjing, Allah angkat. Kerana Allah melihat kebaikan itu. Kita tuan-tuan orang baik, buat baik 40,000 kali, sekali buat jahat, ni dibesarkan. Ni teruk ni, jenayah kita mesti itu dan ini. Terus nak bunuh karakter dan peribadi orang. Sehingga lupa kebaikan. Mereka tak highlightkan kebaikan. Mereka highlightkan kejahatan secara membabi buta dan melampau. Sehingga mereka mendahului mahkamah dunia, apatah lagi mahkamah akhirat. Lalu mereka mengajak manusia sama-sama, lihatlah kejahatan dia, lihatlah. Mereka mengajak sama-sama. Alangkah baik kalau mereka sembunyikan. Lalu mereka kata, ini masalah. Rupanya masalah untuk mereka. Bukan masalah untuk agama, jauh sekali. Apatah lagi masalah untuk saudara seagama. Maka ini masalah untuk orang yang dizalimi. Tak. Orang yang dizalimi ada tempat untuk dia mengadu. Bukan pada tempat yang menimbulkan fitnah yang besar kepada umat. Tapi begitu syaitan mengajar kita melihat kesalahan. Sebab tu orang tu kalau buat salah sekali, disebut juta kali. Buat baik tak disebut. Syaitan mengajar kita melihat orang sebagaimana dia berjaya mengajar orang munafik. Orang munafik, kalau beriman buat baik, dia perkecilkan. Kalau buat jahat, dia besarkan. Jahat, dia besar-besarkan. Walaupun benda tu belum berlaku, dibesarkan. Fitnah Aisyah dibesarkan. Heboh Madinah. Dan ini satu cara untuk dia menjatuhkan Rasulullah SAW. Tapi Allah muliakan Aisyah dengan turunnya wahyu. Dan ini mengingatkan kita, jangan kita melihat suatu kesalahan orang dengan pandangan syaitan. Kita tidak melihat orang dengan pandangan syaitan. Sebab itu, bila orang beriman mati, apa yang kita diperintahkan buat? Kita solat jenazah dan mohonkan keampunan. Rahmat. Itu yang patut kita lakukan. Bila kita tahu sebelum kita buat salah, ya Allah, engkau ampunkan dia. Kita tidak mau membesarkan. Apatah lagi orang yang saya katakan banyak buat kebaikan. Tapi, iblis ni dia, saya sebut kenapa dia buat dia bersumpah tadi, dia overconfident, dia tengok manusia lemah. Tapi dia lupa tentang rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku meluas. Akhirnya, tuan-tuan sekalian, iblis dan syaitan yang pasti masuk neraka. Manakala kalangan orang beriman dikeluarkan satu persatu. Sehingga tidak ada yang ada iman dan hati melainkan mereka sudah dikeluarkan untuk masuk syurga. Meraunglah iblis. Ini orang yang pernah aku sesatkan, tapi keluar juga akhirnya dia. Dia dengan rahmat Allah. Sebab itu, kita jangan tengok kita. Dan kita jangan gembira dengan kejahatan orang buat. Kita dengar orang tu buat maksiat, bila dia jatuh dah dia. Kita tak payah gembira apa-apa. Kita perlu lihat apa yang berlaku dalam hidup kita. Dan satu teguran Allah. Bahkan kau berlaku pada mana orang kita sayang juga teguran Allah. Dan kita tak diajar pun menghina, jauh sekali membesarkan. Kita berada pada sempadan kita. Kita ada sempadan kita. Setiap orang kena tahu sempadan dia. Jangan melampaui sempadan. Nescaya kita terkena macam dia kena. Jadi kita duk fitnah orang, kita pun melampaui sempadan. Tak pandai nak diam, tak pandai nak sembunyi. Benda itu kena pada kita juga. Oleh sebab itu, lihat segala apa yang berlaku ini. Dan lihat segala apa yang kita buat. Ini kurniaan Allah. Hari ini saya boleh solat subuh kerana kurniaan Allah. Hari ini saya boleh dengar kuliah kerana kurniaan Allah. Hari ini saya boleh baca Quran kerana kurniaan Allah. Kita tak ada apa-apa. Allah yang berkuasa. Kemudian kata Syekh, bergantunglah pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan jangan bergantung pada manusia. Penat kita. Lelah kita. Tuan-tuan lihat, kita nak jumpa orang kena appointment. Kena berjanji. Kau apa nak jumpa? Boleh jumpa saya pukul 8. Pun tak datang. Kita nak jumpa dia kena janji. Dia nak jumpa kita kena janji. Kita perlukan tempat tu. Nak jumpa kat mana? Jom kita jumpa kedai ni, kedai tu. Tapi bila kita nak bertemu dengan Allah, apakah perlu kita berjanji dengan Allah bila nak jumpa? Tak. Bila-bila masa tuan-tuan boleh jumpa Allah? Bila? Sekarang. Ya, sekarang. Apakah Allah perlukan tempat tertentu untuk kita jumpa? Tidak. Sekarang. Di mana tempat pun tuan-tuan boleh jumpa Allah. Dengan Allah kita tidak ada appointment. Saat itu semayang tu macam appointment. Itu yang bersifat dikatakan rasmi. Saya tidak rasmi, di mana-mana kita boleh jumpa Allah. Allah berfirman, wa huwa ma'akum
Aina ma kuntum. Dia Allah sentiasa bersama kamu di mana pun kamu berada. Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-Ku bertanya tentangku, aku dekat. Kalau kita tanya kawan-kawan kita tu, mang mana? Kuala Lumpur, jauh. Ustaz, YB kita mana? YB kita kat Kuala Lumpur. Habis boleh jumpa esok? Esok dia kat Jakarta. Habis minggu depan, Bali. Lepas tu, dia mungkin ke Bangladesh. Ada projek usaha sama itu dan ini. Habis agak-agak tahun depan boleh jumpa? Tak, dia ada ke Thailand, Bangkok. Contoh kita nak jumpa YB. Bila nak jumpa? Bila kat pilihan raya kita jumpa dia. Masa tu dia sibuk jumpa kita. Dia pula buat appointment dengan kita. Tuan-tuan, bila kita bercakap kita dengan Allah, tuan-tuan nak jumpa Allah bila? Sekarang? Ya sekarang. Tuan-tuan nak cakap dengan Allah bila? Saya nak cakap dengan Allah sekarang. Ya sekarang. Esok boleh? Esok terpulang. Kita tak perlu ada satu tarikh, waktu, tempat. Tuan-tuan, kalau begitu, kenapa kita bebankan diri kita bergantung pada orang? Bebankan diri kita nak jumpa orang? Bebankan diri kita mencari ketenangan dengan orang? Sedangkan kita dapat ketenangan dari Allah. Cuma, kita perlu meyakininya, mengetahui caranya, mengetahui adabnya. Supaya kita dapat kesan-kesan yang segera daripada cara kita bercakap dengan Allah SWT. Tapi malang kita memang lebih selesa dengan manusia sebab kita ikut jin, kita ikut syaitan, kita ikut nafsu. Bahkan kita telah menjadi hamba pada tabiat sendiri. Dan orang jumpa orang tu, kita pun nak jumpa juga. Tabiat sendiri. Tuan-tuan, kalaulah kita tak perlu jumpa dengan sesiapa pun, melainkan Allah, maka sudah cukup. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah. Kemudian Syekh sebut last sekali, mu ni aku cakap pun tak dengar cakap aku. Tak dengar. Tak dengar kata aku. Tak fikir untuk bermuhasabah dengan setiap perkataan-perkataan aku. Tak ada respon, bisu. Aku cakap, kamu bisu. Siap tidur lagi. Kamu ni tak dengar apa yang aku cakap. Kamu ni tak faham apa yang aku cakap. Sepatutnya kamu faham dan minta pertolongan Allah segera. Yang aku maksudkan bergantung Allah, maknanya dalam gerakan kita yang pertama ialah minta pertolongan Allah untuk jadi baik. Minta pertolongan Allah untuk menjadi kuat melawan musuh kita. Kita nak lawan nafsu kita, kita nak lawan syaitan kita nak lawan semua pengaruh jahat, kita nak lawan sifat munafik kita. Maka minta dengan Allah supaya kita mampu bertaubat, supaya kita cepat menyesal atas kesilapan dan kesalahan kita. Tuan-tuan, kata Syekh Abdul Qadir, kita ni masih berada pada teduhan kelalaian kita. Teduhan kelalaian ini disebabkan besarnya teduhan kelalaian ini kerana kejahilan kita. Lagi kita jahil, lagi kita lalai. Sebab apa kita lalai? Sebab kita jahil. Kita sekarang berada pada pepohonan kelalaian. Disebabkan ianya sentiasa disirami dengan kejahilan. Sebab itu tuan-tuan, kita ni setiap hari nak dengar ceramah, nak dengar tazkirah, supaya kita tak lalai. Sentiasa kita diingatkan. Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Senantiasa beri peringatan. Zakir. Perkataan zakir maksudnya tuan-tuan litakthir. Terus. Unstop. Tak boleh berhenti. Tuan-tuan makan berhenti tak? Tak berhenti. Makan pagi hari ni, esok makan pagi. Ni minggu depan dah fikir saya nak sarapan apa minggu depan. Minggu depan punya sarapan. Tengah hari. Baru suap pagi. Tengah hari nak makan apa? Dah fikir tengah hari. Begitu kita tahu rutin kita. Tuan-tuan, sama dengan ilmu. Jangan biarkan diri kita lalai. Jangan kita berteduh di pohon kelalaian yang sentiasa disiram dengan kejahilan. Maka berteduhlah di pohon kesedaran, yaqadah. Sentiasa kun mutayaqiran. Jadilah orang yang sentiasa alert. Orang yang sentiasa mutayaqif, sedar, tahu apa yang berlaku. Dan sentiasa berada dalam keadaan makrifat, tahu. Dan pohon makrifat dan pohon kesedaran ini disirami dengan air pemikiran, yakni muhasabah. Manakala kita nak berlindung di dalam di bawah teduhan pohon taubah, yang ini disirami dengan penyesalan demi penyesalan. Fikirlah tuan-tuan, umur kita makin tua. Dan last sekali ialah kita nak berlindung di bawah pohon kecintaan Allah. Yang ianya subur kerana apa tuan-tuan?
kerana muafakah. Apa muafakah? Kita bersetuju dengan semua takdir Allah. Muafakah ni maknanya, apa yang Allah buat, ikut je lah, setuju. Allah kata kamu kena tutup aurat, setuju, no objection. La ingkar, tak ada bantahan. Allah kata keluar zakat, ya keluar. Sekarang, ya sekarang. Allah kata bangun, maka kita bangun. Sekarang, ya sekarang. Qiyam, solat. Allah kata puasa, ya saya puasa. Kita kata sami'na wa ata'na. Ya Allah kami dengar, kami akan buat. Tanpa mendengarkan. Kata Allah puji orang yang bila dengar perintah Allah bersegera. Kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu yang kami puji ialah orang yang berlomba buat baik. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan kalau mereka doa, mereka amat mengharap dan amat dalam keadaan yang takut. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka sentiasa khusyuk pada kami, fokus pada kami. Jadi tuan-tuan nak berteduh di pohon cinta pada Allah, muafakatlah kita, setujulah. Kalau ada takdir Allah yang menimpa kita, setujulah kita. Ini lebih baik daripada apa yang kita nak. Ini lebih baik daripada apa yang kita rancang. Allah takdirkan kita nak jodohkan anak kita dengan fulan bin fulan, tiba jodohnya di sini, itu lebih baik. Kita tuan-tuan nak kerja kat sana kat sini, tiba dapat kerja di sini, ini lebih baik. Belajar muafakah. Jangan bila berada pada posisi, tengok posisi lain lebih baik. Itu sana bagus, sana bagus. Lalu kita seperti tidak melihat diri kita yang sudah berada dalam kebagusan, dalam kebaikan tadi. Maka belajarlah muafakah. Apa yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Allah dah berikan kepada kita isteri yang paling baik. Allah berikan kepada kita anak-anak yang paling baik. Allah telah berikan kita pekerjaan yang baik. Allah berikan kepada kita semua yang baik-baik. Maka manfaatkan yang baik tadi. Muafakah. Dengan cara yang Allah Ta'ala perintahkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.